Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu senarai 3 pasukan yang akan layak untuk bermain di EPL pada musim hadapan. Pasukan pertama adalah pasukan Burnley dan pasukan kedua adalah pasukan Sheffield United. Pasukan Luton Town bersusah payah untuk masuk ke EPL selepas berjaya menang playoff dengan mengalahkan pasukan Sunderland dan juga mengalahkan pasukan Coventry di final. Tanah kepada pasukan yang layak. Dan kita lihat pula pasukan yang tersingkir ke Liga Championship. Mereka adalah pasukan Leicester City, bekas juara EPL, pasukan Leeds United dan juga pasukan Southampton. Selamat tinggal diucapkan kepada pasukan yang tersingkir. Kita mulakan dengan aksi bola sepak tempatan. PFAM terima aduan masalah gaji pemain Kelantan. Pelbagai isu terus membelenggu pasukan Kelantan, termasuklah isu gaji dalam kalangan pemain. Sehubungan dengan itu, 2 orang pemain iaitu Farhan Abu Bakar dan juga Afzal Akbar membuat aduan rasmi berkenaan perkara tersebut kepada Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia. Kedua pemain itu telah mengadakan pertemuan dengan eksekutif undang-undang PFAM, Syafiq Jebat di pejabat organisasi itu di Kuala Lumpur semalam. Aduan dibuat bagi menuntut keadilan tentang isu gaji yang dialami oleh mereka. Farhan tidak lagi bersama Kelantan dan dia kini berstatus ejen bebas. Nama Kelantan mula disebut-sebut selepas pemiliknya mengeluarkan kenyataan di mana pemotongan sebanyak 50% gaji jika mereka beraksi dengan buruk pada musim ini. Dia cuba mempertahankan tindakan tersebut, tetapi ianya mendapat respon kurang senang daripada sebahagian daripada penyokong di media sosial. Aduan telah dibuat dan juga penjelasan daripada pemilik kelab akan dibuat pada Sabtu ini di majlis rumah terbuka mereka. Bersen dahului undian penyerang terbaik ACL 2022. Penyerang prolifik pasukan JDT, Bersen da Silva, kini mendahului carta undian 10 pemain penyerang terbaik dalam kempen Liga Juara-Juara Asia 2022. Dia yang sudah menjangkau usia 32 tahun itu telah membantu pasukan Harimau Selatan menjadi juara kumpulan 1 dan berjaya layak ke pusingan 16 terbaik bagi kempen ACL musim lalu. Sepanjang kempen ACL berjalan, Bersen berjaya meledak 6 gol memenangi 34 perebutan di udara dan melakukan sebanyak 20 percubaan ke arah gol. Beliau juga berkongsi kedudukan sebagai penjaring terbanyak. Setakat ini, Bersen mendahului undian dengan mengumpul sebanyak 43% undian dan turut sama dalam senarai adalah Ed Mason Jr daripada Al Duhail, Kasper Jangka daripada Urawa Red Diamond, Odion Igalo daripada Al Hilal dan Johan Boli daripada Al Rayyan. Erik ten Hag jangka David De Gea akan jadi penjaga gol utama mereka untuk musim depan. Di sebalik usaha mereka untuk mencari penjaga gol baru bagi mengharungi musim hadapan, pengurus Manchester United, Erik ten Hag, menjakalkan yang David De Gea masih lagi akan mengekalkan statusnya sebagai penjaga gol utama pada musim hadapan. Dia baru saja memenangi anugerah sarung tangan emas dalam musim ini selepas dia berjaya mendapatkan sebanyak 17 clean sheet. Masih lagi menerima kritikan hebat selepas tewas dengan jaringan besar kepada Manchester City dan juga Liverpool sebelum ini. Kontrak barunya bersama pasukan masih lagi dalam perbincangan dan dia dijangka akan menandatanganinya dalam masa terdekat ini. Ten Hag menambah lagi yang dia perlukan penjaga gol baru bagi memberikan saingan kepada De Gea dan dia tidak semestinya akan terus menjadi pilihan utama kerana musim yang sukar menanti mereka selepas mereka layak ke UCL musim hadapan. Harry Maguire perlu tentukan masa depannya. Pengurus mereka, Erik ten Hag, menjelaskan yang dia tidak gembira dengan situasi yang sedang dilalui oleh kapten mereka, iaitu Harry Maguire pada ketika ini. Dia juga ada memberikan bayangan yang kapten mereka itu akan meninggalkan pasukan pada musim perpindahan akan dibuka nanti. Dia hanya berpeluang bermain sebanyak 16 perlawanan dalam EPL musim lepas, seringkali diketepikan akibat masalah kecederaan dan juga kesilapan berprofil tinggi, di mana ianya juga menyebabkan mereka tersingkir daripada Europa League selepas tewas kepada pasukan Sevilla. Dia juga perlu bersaing dengan beberapa nama lain seperti Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane yang pada ketika ini berjaya membentuk gandingan yang cukup mantap di bahagian pertahanan Manchester United. Kami akan kembali, kata pasukan Leicester City. Pengurus pasukan Leicester City, Ayawat Sri Vandana Prabha, berjanji dengan penyokong pasukan yang digelar The Foxes itu yang mereka akan bangkit dan kembali ke Premier League nanti. Usahawan daripada Thailand itu mengambil alih kelab pada tahun 2010 dan berjaya memenangi EPL pada 2015-2016
yang lalu semasa di bawah kendalian Claudio Ranieri. Walaupun mereka berjaya meneruskan West Ham 2-1 pada perlawanan terakhir semalam, itu masih belum cukup untuk membawa mereka untuk terus kekal dalam saingan EPL musim hadapan. Akibat daripada penyikiran ini juga, mereka berkemungkinan besar akan kehilangan beberapa pemain utama mereka yang pada ketika ini sudah pun diintai oleh beberapa kelab ternama di EPL. Chelsea umum Pochettino pengurus baru mereka. Chelsea mengumumkan pelantikan Mauricio Pochettino selaku pengurus pasukan terbaru mereka melalui laman web rasmi mereka oleh pemilik pasukan iaitu Todd Boehly. Pochettino yang sebelum ini sudah lama menanti untuk bergelar pengurus pasukan itu selepas mereka gagal mendapatkan bekas pengurus Bayern iaitu Julian Nagelsmann. Pochettino akan diberikan 2 tahun kontrak berserta dengan pilihan untuk melanjutkan setahun lagi kontraknya jika prestasi yang ditunjukkan adalah sangat memuaskan. Tugas pertama Pochettino adalah untuk menstabilkan semula kedudukan pasukan yang pada ketika ini begitu goyah dan juga cuba untuk meyakinkan Massimo untuk terus kekal di Stamford Bridge. Kylian Mbappe sahkan perancangannya pada musim hadapan sambil akui minat Real Madrid. Penyerang sensasi pasukan Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, mengesahkan yang dia akan terus bermain bersama pasukan Paris Saint-Germain pada musim hadapan. Walaupun dia sedar dan dia sedang diintai oleh pasukan Real Madrid. Dia sudah dikaitkan dengan pasukan gegasi Sepanyol itu sejak 12 bulan yang lalu, mahu memancing penyerang itu pada musim panas ini. Walaupun begitu, dia baru saja memenangi anugerah pemain terbaik Elite One untuk kali keempat berturut-turut, masih mahu kekal di Paris Saint-Germain dan membantu pasukan Paris Saint-Germain untuk memenangi trofi lagi. Dia menghormati kontraknya yang masih lagi berbaki selama setahun dan sebab saja kontraknya tamat, perbincangan baru akan dilakukan dan masa itu baru dia akan buat keputusan sama ada menyambung ataupun tidak. Jude Bellingham dinobat pemain terbaik Bundesliga. Walaupun Borussia Dortmund gagal untuk mendapat juara Bundesliga dalam musim ini, Jude Bellingham masih mampu bergembira selepas dia dianugerahkan sebagai pemain terbaik musim ini oleh Bundesliga selepas Arsene memukaunya sepanjang musim 2022-2023 berlangsung. Dortmund hanya mampu untuk seri dalam perlawanan terakhir mereka, manakala kemenangan Bayern pada perlawanan terakhir menyebabkan mereka berjaya memintas kedudukan pada saat akhir untuk bergelar juara Bundesliga kali ke-11 berturut-turut. Dia bagaimanapun masih lagi tidak mendedahkan destinasinya pada musim hadapan dan tidak juga memberikan gambaran sama ada dia akan terus stay bersama Dortmund ataupun pergi menyertai Real Madrid seperti mana dia laporkan sebelum ini. Dejan Kulusevski tidak pasti lagi tentang masa depannya. Dejan Kulusevski yang datang menyertai pasukan Spurs secara pinjaman Januari lalu, kini sudah berada di penghujung tempoh peminjamannya. Dengan dia masih tidak pasti dengan masa depannya ketika ini, dia berpeluang untuk menjadi pemain tetap di Spurs, tetapi disebabkan mereka gagal layak ke UCL musim hadapan, maka pilihan tersebut tidak akan diaktifkan dan mungkin akan kembali bersama pasukan asalnya, iaitu pasukan Juventus. Dia yang baru berusia 23 tahun itu sememangnya memberikan persembahan yang cukup menarik bersama Spurs sepanjang tempoh 18 bulan dia di sana, tetapi juga terpaksa diketepikan sebanyak 10 perlawanan akibat masalah kecederaan yang dihadapinya. Kulusevski menambahkan tempoh pinjamannya dengan 57 penampilan, menjadikan 7 gol dan juga 16 assist. Manchester United bersedia dengan wang besar. Manchester United dilaporkan sudah bersedia untuk melakukan bidaan terhadap penyerang Napoli iaitu Victor Osimhen sebaik saja jendela perpindahan dibuka nanti. Mereka dikatakan sudah bersedia untuk melancarkan bidaan pertama mereka yang bernilai 130 juta pound bagi mendapatkan penyerang utama Napoli itu. United bagaimanapun akan berdepan dengan Chelsea yang turut menjadikan Dusan Vlahovic sebagai sasaran utama mereka. Liverpool cuba melangkah awal. Liverpool dilaporkan cuba untuk melakukan tawaran kepada Barcelona bagi mendapatkan pemain pertahanan mereka iaitu Jules Koundé pada harga 80 juta euro. Mereka juga sedang mencuba untuk meyakinkan Serge Milinkovic-Savic yang hanya bernilai 26 juta euro pada ketika ini dengan kontraknya akan tamat pada Jun 2024 nanti. Real Madrid tawar kontrak kepada Roberto Firmino. Roberto Firmino berpeluang untuk menyertai pasukan Real Madrid selepas kontraknya tamat bersama pasukan Liverpool. Dengan pasukan yang digelar Los Blancos itu dilihat sangat berminat untuk mendapatkannya secara percuma nanti. Barcelona masih berminat dengan Bruno Guimaraes. Barcelona dikatakan masih menyimpan hasrat untuk mendapatkan pemain tengah Newcastle United yang pada ketika ini diletakkan nilai 100 juta euro. Pemain itu bagaimanapun dilihat tidak akan meninggalkan pasukan Newcastle.
selepas dia berjaya membantu mereka untuk melayakkan diri ke UCL setelah sekian lama terpinggir daripada kejohanan penuh prestis itu. Paris Saint-Germain intai peluang untuk dapatkan Ousmane Dembele. Paris Saint-Germain dikatakan sedang mengintai peluang untuk mendapatkan Ousmane Dembele daripada Barcelona, dengan pemain itu mempunyai release clause yang bernilai 50 juta euro yang bakal diaktifkan pada musim panas ini. Dembele bagaimanapun sudah menyatakan hasratnya untuk terus kekal di Barcelona dan mungkin akan menandatangani kontrak baru dalam masa terdekat ini. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.